tutup mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. InsyaAllah kita boleh mula. Boleh mula Tuan Guru. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Salla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه نية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Pertama-tamanya kita memulakan pengajian kita dengan mengucapkan syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita di dalam keadaan suasana sihat sejahtera, kita dalam keadaan diberi kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam keadaan gembira untuk menatap kitab, untuk menatap ilmu pengajian kita pada malam ini. Lebih-lebih lagi kita ni diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita mengikuti sama setiap pengajian, setiap kuliah yang kita aturkan seminggu 4 kali. Moga-moga sedikit sebanyak manfaat kepada kita tu ada. Kalau sekiranya yang tak tahu, kita boleh jadi tahu. Yang tak jelas, kita boleh jadi jelas. Yang tak faham, kita boleh jadi faham. Yang tak beramal, kita boleh beramal. Itulah yang dikatakan manfaat kepada kita di dalam menuntut ilmu. Sama ada menuntut ilmu secara kita ni, secara online ataupun secara maya. Begitu juga kita menuntut ilmu di masjid ataupun di surau. Tidak ada artinya kita menuntut ilmu melainkan kita dapat apa benda yang kita dengar, kita dapat bawa balik, kita dapat nak beramal ilmu tersebut dan juga kita dapat untuk memperbetulkan diri kita. Bukan diri orang lain, diri kita. Jadi apabila kita mahir, apabila kita tahu di dalam kategori-kategori ilmu itu, sama ada ilmu hukum hakam
ataupun ilmu yang kita kena buat, ataupun ilmu bacaan-bacaan, sudah semestinya kita amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat tidak, ilmu kita ni ilmu yang kita kena tahu. Ilmu yang kita beramal, dan juga ilmu yang baca-baca di dalam agama kita. Tak lepas daripada itu. Ilmu nak tahu ni hukum hakam. Jadi kita sembahyang, hukum hakam tak tahu. Kita sembahyang, sah batal tak tahu. Kita sembahyang, imam batal pun kita tak tahu. Itu hukum hakam. Yang keduanya berkenaan dengan bacaan. Tak dapat tidak di dalam agama kita ni celik mata hingga pejam mata semua berbaca-baca. Hak daripada lahirnya berbaca-baca, lepas tu letak dalam kubur pun berbaca-baca. Itu kita kena tahu berkenaan dengan baca-baca. Lepas itu kita, satu lagi, kita nak buat. Kita kena tahu apa yang kita nak buat. Kita nak azan, kena tahu azan. Kita nak jadi imam, kena tahu nak jadi imam. Macam mana nak jadi imam. Kita jadi makmum, kena tahu jadi makmum. Jangan ikut membabi buta sahaja. Kita nak jawab azan, tukar azan tu betul ataupun tidak betul. Itu perkara-perkara yang kita kena titik beratkan di dalam mengaji ilmu. Begitulah juga dalam kitab kita ni, kitab Ta'limul Muta'allim, ataupun kitab pelita penuntut yang saban minggu kita mengajinya. Hari ini siri yang ke-27. Siri yang ke-27. Bermakna dah 27 kali kalau tak silap saya. Siri yang ke-27. 27 ke 26. Petang tadi ngantar iklan tu. Siri yang ke-27 dah. Ya, 27. Ya Ustaz. Siri yang ke-27. Maknanya kita telah 27 kali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita menatap kitab kita ni, kitab pelita penuntut, sama ada hak Jawi, sama ada hak Rumi, ataupun sama ada hak Arab. Di kalangan kita ni baca kitab Arab. Apa-apa kitab bahasanya, bahasa Jawi, bahasa Rumi ataupun bahasa Arab, bermakna 27 kali kita belajar secara online. Pejam celik 27 kali secara online. Jadi bersyukurlah banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita tidak habis duit motor, duit minyak motor, tak habis duit minyak kereta, tak pergi ke mana-mana, duduk di rumah saja. Jadi satu nikmat, nikmat daripada Allah Ta'ala, kita duduk di rumah, lepas itu kita boleh mengaji keluarga kita. Hak minat lah. Kalau hak tak minat tu menengok TV je lah. Kita boleh mengaji. Kalau di masjid kita pergi, kita saja pergi. Orang lain tak dapat pergi. Tetapi dalam rumah. Begitu juga kita membawa layar ilmu tu ke dalam rumah kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita tak pernah fikir. Maknanya kita mengaji di dalam rumah kita. Masya Allah. Barakah insya Allah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sebabnya dalam rumah kita ni ada pengajian. Saya pergi ke rumah tuan-tuan. Pergi ke rumah tuan-tuan. Sebabnya pergi macam mana? Ustaz ni buat berdoa. Pergi. Bukan pergi, saya nampak. Saya nampak yang buka kamera lah. Kalau tak buka kamera tu saya tak iktiraf lah sebab tak nampak. Jadi saya pergi ke rumah tuan-tuan. Makna tuan-tuan duduk apa begitu-begini. Itu saya nampak. Tuan-tuan semua nampak pada saya. Saya pergi ke rumah tuan-tuan sebab saya nampak. Nampak kipas, nampak dinding, nampak hak tak baju. Jadi hati-hati tuan-tuan, kalau buka kamera tu kena pakai baju lah. Hati-hati. Kadang-kadang kita tak perasan. Ibaratnya kita mengaji ni, ibarat kita mengaji masjid di surau juga. Standby baju apa begitu begini. Maknanya di dalam kita mengaji ilmu ni sebab nampak kalau kita buka kamera. Lepas itu tuan-tuan sekalian,
kita mengaji ni, kita nak memahami sesuatu perkara lebih detail lagi. Sesuatu perkara lebih detail, dan kitab pelita penuntut ni saya ingatkan tuan-tuan semua, kitab berkenaan dengan adab kita menuntut ilmu. Kalau nak menghasilkan ilmu itu, inilah kitabnya, iaitu kitab pelita penuntut. Jadi oleh kerana kita tak perasan, kita belajar tak dapat, kita belajar tak faham, kita menghafal tak dapat, kita habis tutup live, kita habis mengaji ni, kita tak ingat satu habuk pun. Bermakna, saya agaklah, kita tidak beradab di dalam menuntut ilmu. Sebab ilmu itu, saya katakan, ilmu itu bernilai. Al-ilmu nurun, wan nuru la yahdi lil asi. Cahaya ilmu itu diibaratkan cahaya. Cahaya itu tidak akan dapat kepada orang yang hati kotor. Itulah. Kita ingatkan, kitab kita ni, kitab akhlak ataupun disiplin, ataupun perlembagaan, ataupun peraturan untuk mendapatkan ilmu. Begitu cantik sekali yang dikarang Syekh Zarnuji, lepas itu diterjemahkan kepada bahasa Jawi, bahasa Melayu oleh Syekh Muhammad Syafi'i Al-Fatani, dan di dalam alih bahasa, di dalam tuan-tuan yang ada kitab Rumi ni, saya difahamkan bahawa kitab itu dialih bahasa ke Rumi, dibuat tulis Rumi, dicatak, iaitu Ustazah Nur Aini Abu. Pengarangnya Ustazah Nur Aini Abu. Baik. Kita sambung muka surat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Maka hai kaumku. Pengarang ni khabar, Zarnuji ni khabar dalam bahasa Arab. Begitu juga Syekh Muhammad Syafi'i ni dalam terjemah dalam bahasa Jawi. Maka hai kaumku. Kaumku tu artinya orang yang menuntut ilmu. Bukan kaum kerabat, bukan. Orang yang menuntut ilmu. Makna kita ni lah. 100 orang yang pada malam ini menuntut ilmunya, dia tuju kepada kita. Maka hai kaumku. Kaum yang menuntut kitab ini ataupun menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Itu sebab saya katakan ada disiplin di dalam kita nak mendapatkan ilmu agama khususnya. Sebab tidak ada jaminan orang yang belajar agama ni khususnya dia jadi alim. Tidak ada jaminan. Melainkan dia tu ikhlas. Melainkan dia tu seperti Imam Syafi'i mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin dzakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin nasihatu ustazin wa tuli zamanin. Tuan-tuan masih ingat kulit kita tu, kulit kitab tu. Kulit kitab tu. Imam Syafi'i kata tidak akan tercapai hai saudaraku dalam menuntut ilmu melainkan 6 perkara. Nombor 1, cerdik. Kena cerdik. Bijak menuntut ilmu ni. Kalau ilmu agama jangan tak cerdik. Kita anak kita lemah sikit, kita nak hantar menghafal Quran. Lagilah lemahnya. Yang bijak-bijak ni kita hantar sekolah orang putih. Tak jadi. Kena cerdik. Yang kedua, tamak. Makna tamak kepada ilmu tu. Tamak kepada ilmu tu. Lepas tu ketiga, bersungguh-sungguh. Lepas itu keuangan. Lepas itu nasihat guru. Lepas itu panjang masa. Tuan-tuan ingat dalam menuntut ilmu ni, maknanya 6 perkara ini kita mesti ingat. Cerdik, tamak. Tamak kepada ilmu. Lepas itu bersungguh-sungguh. Lepas itu keuangan, duit. Nasihat guru. Iaitu kita kena berguru. Jangan pandai sendiri aja. Lepas itu panjang masa. Panjang masa.
Jadi dia kata, maka hai kaumku, wahai pelajar-pelajar yang belajar kitab ini, yang mendengar kitab ini, nak beritahu, pandang oleh kamu kepada kerugian orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu. Maka toleh, maka pandang, amat kerugian bagi orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu. Dia tak ikhlas dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang saya sebutkan dulu, dia nak mengejar CJ contohnya. Maka CJ dia dapat, tapi ilmu tak dapat. CJ tinggi, ilmu tak dapat. CJ tinggi, khususnya dalam bidang agama, kita kaji dalam bidang agama, CJ tinggi, sifat 20 tak ingat. CJ tinggi, bagi kitab Jawi tak lepas. CJ tinggi, bagi kitab Arab tak lepas. CJ tinggi, suruh 30 kitab yang awak dalam kepala awak. Sebut 30. Masya Allah, tak ingat. Sebabnya, celup-celup. Celup-celup. Dia belajar, sukatan. Pelajaran dia tu buat itu, buat ini. Oh, cerdik. Anugerah dekan, contohnya. Bercakap Arab, tak kerti. Itu dia. Maka kita tengok, alim ulama' dulu, hebat. Allah ya raham, Tuan Guru Ni Aziz, hebat. Allah ya raham, Tuan Guru Datuk Harun Din, hebat. Allah ya raham, Tuan Guru, apa nama hak kita dengar, Tuan Guru Haji Hashim Pasir Tumbuh, hebat. Tuan Guru Haji Loh Pasir Mas, hebat. Tetapi, orang yang kita kata hebat, dia tu kadang-kadang tidak ada ilmu, dinisbahkan, mungkin dia menuntut ilmu tu bukan lillahi ta'ala. Jadi orang kerana dia menuntut ilmu tu, dia nak ke ilmu itu, maka CJ, degree, kelulusan apa begitu akan datang kepada dia. Tapi ilmu tu dapat. Lepas huruf ja baris depan. Lepas huruf ja baris depan. Sebabnya huruf ja tu mesti baris bawah, baris depan. Baca kitab, tak tahulah kitab mana, Rumi ke Jawi. Saya dengar. Apa nama ni? Kalbul Muallim. Kalbul Muallim. Dia ni nak mengajar kisah apa nama, kisah perburuan. Kalbul Muallim. Sepatutnya Kalbul Muallam. Mu'allim lain, mu'allam lain. Kalau Kalbul Mu'allim, anjing jadi guru. Kalau Kalbul Mu'allam, anjing diajar oleh guru pelatih dia. Itu bezanya. Kalbul Mu'allim, sudah. Jumaah pun di masjid itu mengangguk aja. Tak tahu ke benda. Tak tahu ke benda. Jadi oleh kerana itu kita nak maksudnya orang-orang yang menuntut ilmu tu tidak rugi, melainkan dia ikhlas. Pandang oleh kamu kepada kerugian orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu. Dia gambar rugi orang yang belajar dan juga orang yang menuntut ilmu kerana mencapai kelebihan-kelebihan daripada sama hamba Allah Ta'ala. Dia ni nak ilmu itu kerana kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihan ni kita kata glamour. Cari glamour, popularity. Jadi orang menuntut ilmu ni bukan nak glamour. Orang yang menuntut ilmu ni nak keredaan Allah. Nak bawa bekal mati. Nak menyampaikan kepada ummah. Itu hasratnya. Contohnya, contoh saya lah. Maknanya bukan lillahi ta'ala, bukan nak mengada-ngada. Maknanya kalau saya tak mengajar ni, menengok TV je lah. Jadi cetuskan idea nak mengajar sedikit sebanyak kepada saudara-saudara yang berminat. Kalau tak minat, tak ada arah lah. Tak ada arah lah. Kita nak kepada yang berminat, kita mengajar secara online.
walaupun kita tak boleh pergi ke masjid, kita tak boleh pergi ke surau, maka di rumah kita pun kita boleh menadah kitab zaman ini. Zaman dulu-dulu kita tak terbayang. Kalau tak pergi ke masjid, tak pergi ke surau tu, KO lah, memang tak ada lah nak mencapai ilmu. Kalau tak pergi ke pondok, tak pergi ke sekolah Arab, tak belajar rumah Tok Imam, tak belajar rumah Tok Naik, tak belajar rumah Tok Katik, tak ada. Tapi sekarang ni ilmu sampai ke rumah kita. Jadi oleh kerana itu kita ni hendaklah bukan nak glamour. Orang tak nampak, tak apa. Allah nampak kita. Orang tak pandang, tak apa. Malaikat pandang kita. Malaikat mengiktiraf kita. Malaikat di kalangan para malaikat menaungi kita dengan syarat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak semata-mata melainkan kerana Allah. Ikhlas. Ikhlas. Kita ni ikhlas pesi lain. Ikhlas tak boleh ambil gaji. Itu ikhlas kita. Ikhlas tak boleh ngambil gaji lah. Nak matilah cikgu itu tak boleh ngambil gaji. Gaji ni upah. Ngaji ni gaji ni upah. Orang yang berdoa-doa ke kita sikit-sikit sebanyak, minta tawar-tawar. Tak boleh. Tawar-tawar air ni tak boleh sebabnya ayat Quran tak boleh bagi upah. Awak pergi klinik tempat RM50, sanggup bayar. Itu. Hai ustaz, tak boleh. Itu bodohnya kita masyarakat hari ni. Bodoh masyarakat. Contohnya jemput saya ceramah ke Lipih ni contohnya. Ceramah ke Lipih ni kena mikirlah, walaupun kampung saya atau kampung lain lah, Bentong. Contohnya, kampung kita tak kisah sambil balik. Ceramah Bentong. Saya daripada Pekan ni kena ke Bentong tu minyak kereta saya. Tol. Makan minum saya. Hotel kena tidur. Orang jemput lantak anak tidur tepi jalan, tak apa. Itu kebodohan. Saya sekali tu mampus, saya tak pergi dah. Lepas itu tahu tak kalau nak ceramah ke Bentong ni keluar daripada rumah di Pekan ni pukul berapa? Ada sesahabat kita mengikut saya ceramah berjauh-jauh, saya bawa teman. Jadi orang kita ni tak fikir, di khabar ustaz ni ikhlas, makna daripada Pekan ke Bentong, daripada Pekan ke Kamera Highland dekat 1000 kilometer, tuan-tuan, bayar ke lah. Ikhlas. Tak betul. Sebab itulah kita kena faham. Contohnya orang kita minta tawar air lah katakan. Kita ikhlas. Kita bagi usaha dia begitu begini, makbul doa dia begitu begini, kita sedekah ataupun beri ke dia, baru betul. Ini hospital, itu saya nak ceritakan. Ada seorang hamba Allah tu, dia ni kena apa? Dia ni kena sihir. Dia ni kena sihir. Duduk atas kerusi roda. Jadi takdir Allahnya, saya khabarlah ustaz ini pandai gini. Ustaz itu datang ke rumah dia daripada daerah lain. Dari daerah lain. Dia ni duduk atas kerusi roda. Tiba-tiba dia maknanya hospital KMC tak ada sakit. Pergi KMC 3,000 tak ada sakit. Scare apa tak sakit. Nak scare datang mana hantu. Hantu nak kabarkan. Kita ni tak faham, itu tak faham. Lepas itu dia pergilah ke rumah orang itu. Pergi rumah orang itu, dia tepuk aja kepala, takdir Allah. Boleh bangun. Sampai orang itu tak sedar bangun. Dia ni, kawan saya ni, bangun dah dia ni. Dia tak sedar. Gini. Cerita pergi ke KMC 3,000.
ke kawan saya ni 3 sen pun tak bagi daripada satu daerah. Bayangkanlah punya bodoh. Itu bukan nak kata maknanya doa dia apa begitu berbayar dak, sekurang-kurangnya minyak kereta dia, sekurang-kurangnya kita jamu air teh, itu tak ada cerita di kapur air teh, air kopi tak ada cerita. Terima kasihlah ustaz banyak-banyak, makbul doa ustaz. Dia ni berkhabar kawan ni datang daripada daerah ni. Lepas itu saya tanya dia, KMC 3,000, hari ini RM10 pun tak campur. Itu bodoh kita. Sebabnya awak ikhlas. Ikhlas. Dia kata begitu. Kalau klinik tak apa, 1,000 bayar. Tidak begitu. Jadi kerana itu, bila kita menuntut ilmu ini, mesti jaga diri kita untuk glamour. Itu. Untuk glamour. Iaitu kelebihan-kelebihan dari sama-sama hamba Allah. Tak perlu. Kita naklah kikih. Sifat itu maknanya kita nak menunjuk kepada orang. Biarlah, saya kata tadi, orang tak nampak tetapi kita, Allah pandang kita. Itu. Kalau sekiranya dia tu nak glamour, maka kerugian dia di dunia dan di akhirat. Ini disiplin menuntut ilmu. Disiplin menuntut ilmu. Disiplin menuntut ilmu. Kita ni, secara peringkat kita ni menuntut ilmu bukan nak megah-megah. Kita nak tahu. Kita nak tahu. Artinya kita menuntut ilmu ni di dada, maknanya kita hukum hakam agama tu kita tahu. Berkenaan dengan senjata Tok Haji, Tok Lebah, kita tahu. Jadi kita belajar hukum hakam dan senjata Tok Haji, Tok Lebah. Senjata Tok Haji, Tok Lebah ni artinya kita boleh wirid semayang, boleh jadi imam, boleh bertahlil, boleh membawa Yasin, boleh nisfu Sya'ban, boleh membawa tarawih. Kita belajar hukum hakam dan juga di Nusantara ini perlu kepada perkara-perkara itu. Kita perlu kepada perkara-perkara dua komponen ini, ilmu tu satu, ilmu hukum hakam satu, lepas tu ilmu senjata Tok Haji, Tok Lebah, ibarat kata. Kalau kita mengaji agama tak reti tahlil, tak ada kelas lah. Kalau tak reti doa selamat, tak ada kelas. Sebab itu pakaian orang alim dinisbahkan kepada Nusantara ini. Nusantara. Kita Nusantara ni walaupun orang tak alim, tak reti ke mana, asal dia hafal tahlil, dikira lebah lah. Dikira lebah. Jadi oleh kerana kita mengaji agama ni mesti nak dipadankan dengan istilah saya sebut senjata Tok Haji, Tok Lebah. Senjata Tok Haji, Tok Lebah seperti yang mana saya sebutkan tadi. Kita boleh membaca talqin, kita boleh membawa tarawih, kita boleh baca doa selamat, tolak bala, kita boleh membawa Yasin, kita boleh membawa nisfu Sya'ban, barulah pelengkap. Sebabnya orang-orang alim pakar belaka. Dia alim belajar kitab hukum hakam, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat dan ilmu-ilmu bertimbul kitabnya, tetapi dipadankan dengan senjata Tok Haji dengan Tok Lebah, sehingga ada kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia mengarang kitab senjata Tok Haji, Tok Lebah. Dia ni pengarang kitab penawar bagi hati. Dia ni pengarang kitab Anak Kunci Syurga. Dia ni pengarang kitab perisai sekalian mukallaf. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Al-Indonesi. Ramai tok guru dulu hak mengaji di Mekah, mengaji dengan Allah yarham Syekh ini, Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ni dia mengarang masyhurnya kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Jawi. Penawar Bagi Hati. Jadi dia ada mengarang kitab senjata Tok Haji, Tok Lebah. Senjata Tok Haji, Tok Lebah ni wirid, doa apa begitu begini lengkap di dalam kitab dia. Artinya Nusantara ni
alam Melayu ni, bila kita mengaji agama, automatik kita perlu kepada perkara-perkara yang sedemikian kerana kita ni diamalkan oleh ulama-ulama kita dulu. Jadi kita menuntut ilmu ni, poin pertama, naklah kita jangan sekali-kali nak glamour. Glamour orang memberitahu ke kita tak apa. Tapi kita, tujuan kita, oh kawan ni kalau mengajar ni, oh mesti orang kata kawan bagus. Tak boleh. Cacat kita ni. Kena istighfar. Cacat. Maknanya jiwa kita tu tak molek. Tak molek. Itu nak kabarkan. Kerana hendak menyuruhkan daripada berhadap mereka itu dan memberi mereka itu akan hartanya. Makna orang yang nak glamour ini berhadap mereka itu. Orang yang glamour, belajar agama ni. Dan memberi orang-orang kepada dia. Mengharapkan kepada glamour apa begitu gini untuk kemegahan. Jadi kita tak boleh. Kalau orang beri tu, tak ada masalah. Beri tak ada masalah. Ustaz, saya nak beri sebidang tanah, nak wakaf ustaz buat pondok. Tak ada masalah. Untuk kebaikan contohnya. Tetapi kita ni bercita-cita untuk kehendak diri kita. Jadi bila kehendak diri kita, maka sesungguhnya itu adalah bercanggah disiplin kita menuntut ilmu. Melainkan apabila menuntut ia, seseorang itu menuntut ia akan kemegahan. Contohnya kemegahan itu kerana hendak menyuruhkan kebajikan. Makna kemegahan. Guru kita bercerita kisah dia mengaji. Rupanya kisah dia mengaji itu bukan dia nak riak, bukan dia nak bangga. Tetapi dia mengaji tu nak beritahu supaya anak murid ni semangat. Saya tunjuk kitab, tunjuk itu, tunjuk ini ke tuan-tuan ni supaya tuan-tuan tahu. Kadang-kadang masuk dalam WhatsApp gambar kulit kita supaya tuan-tuan tahu dalam kita mengaji ni. Jangan tengok kitab itu seperti tengok surat khabar bahasa Perancis. Bukan. Itu. Kita mengajar kitab ini, beritahu kitab ini. Kalau orang yang rajin tu dia catat. Kalau orang yang malas dengar saja, ustaz ni tak habis-habis menyebut kitab. Kadang-kadang pedaah agaknya. Bukan pedaah, nak beri semangat kepada tuan-tuan yang mengaji ni. Sebab guru saya dulu memang sebut begitu. Saya catat. Saya catat. Sampai peringkat petua-petua yang diberi oleh guru kita tu saya catat dengan kemas di tepi kitab tu. Baru ini saya kita belajar sifat 20 Miftahul Murid. Dalam kitab Miftahul Murid tu saya catat dengan kemas tarikh sekian-sekian. Allah yarham Tok Guru Leban Ma'amin ketika saya mengaji tu, dia sebut entah kalau sesok-sesok sangat, beranak penak esok, cucu cicit esok, maka entah baca sifat 20 tu ujuk kidang dengan sahih, dia kata tiuplah ke telinga budak-budak yang menangis apa begitu begini. Saya catat, saya bukan saja khabar. Maksudnya nak beri semangat, bukan nak riak. Oh, ustaz tu guru dia saja. Lantak kawal lah guru kawal. Itu dia. Maknanya kita catat. Satu. Lepas tu yang kedua, kalau tuan-tuan baca kitab kitab Idahul Bab yang mengaji pagi Ahad. Lama dah tak mengaji di pagi Ahad di Masjid Pulau Jawa tu. Kitab Idahul Bab, kisah munakahat. Kisah munakahat. Saya cerita yang saya tulis tu dalam bukan kitab Idahul Bab. Yang saya tulis tu dalam kitab Babun Nikah, kitab lain. Masa mengaji Babun Nikah. Tok Guru khabar sekira berkenaan dengan tajuk Ar-Radha, penyusuan. Jadi orang tanya, bagaimanakah seseorang itu tak ada susu, dia nak mengambil anak angkat. Bukan payah Tok Guru khabar. Ambil jantung pisah tu, rebus. Lepas itu sapu ke
tempat nak menyusu anak kita tu, maka insya-Allah dia khabar keluar air susu. Rupanya sungguh. Rupanya sungguh. Mana petua-petua. Contoh lagi, berkenaan dengan kencing tak tos dalam sabilah. Sulusul baul. Sulusul baul. Kencing tak tos. Kita ni disunatkan kencing ni, orang lelaki ni itu. Sebab kencing tu tak habis. Sekiranya berlaku gitu, Tok Guru juga khabar. Daun durian Belanda. Durian Belanda, di Belanda ni tak ada durian tu, tapi durian Belanda. Apa nama, susu punya nama, sapi dapat mana? Kelih. Sapi dapat nama apa? Maknanya dia khabar mana? Sapi punya susu. Lembu punya susu, sapi dah punya lembu punya susu. Sapi punya nama, dapat nama lembu punya susu, sapi. Mana minyak sapi. Durian Belanda tu Tok Guru khabar kalau kitab sul-sul bau. Tuan-tuan, bukan kitab sul-sul bau, bab sul-sul bau dalam kitab Sabilah. Dalam kitab Sabilah dia pun khabar. Tok Guru dulu-dulu mutiara ilmu kita dapat. Sekarang ni Tok Guru kita katakan Tok Guru main berpantau sama. Benda pantau, benda tak ada faedah. Nak mangkuk kuburi mangkuk berisi daun, nak masuk kuburi masuk, kalau dapat bawa duit tunai lah. Benda kalau nak mina tu mesti bawa duit. Itu tak ada, baik pantau saja. Pantaulah sejarah itu, sejarah ini, kita nak mutiara hak mahalnya. Contoh ubat tadi. Durian Belanda 5 lal, kita rebus 5 lal tu 3 gelas air. Dalam cerik jadikan segelas air. Jadikan segelas air. Minumlah dia khabar. Insya-Allah mujarab. Itu perkataan Tok Guru. Insya-Allah mujarab. Orang alih-alih dulu sebut mujarab. Mujarab ni maksudnya keneng ataupun dimakbulkan. Itu mutiara ilmu yang dapat. Maknanya guru dia cerita bukan nak bangga. Jadi dia khabar sini, dia khabar di sini, melainkan apabila menuntut ia akan kemegahan itu. Contohnya kemegahan, dia bercerita kisah dia, bercerita kisah guru dia, kerana nak menyuruhkan dengan kebajikan. Contoh saya memberitahu tuan-tuan ni bukan saya mengada. Nak beritahu yang belajar ini supaya dapat faedah dia. Dapat faedah. Dan menegahkan daripada kejahatan dan meluluskan yang sebenar dan membesarkan dan memenangkan agama bukan kerana nafsunya dan hawanya. Jadi cerita-cerita di dalam kita membaca kitab, di dalam kita belajar, di dalam kita ulama-ulama ni mensyarahkan kita, maknanya dia tu cerita tu bukan nak kemegahan. Bukan nak kemegahan, tetapi dia nak jadi pengajar. Macam saya dulu nak khabarkan, Tok Guru saya dulu dia rajin bercerita ke kitab. Baca kitab ini, baca kitab ini, baca kitab ini. Jadi kita tu terbawa-bawa. Jadi bukan saya nak khabar, saya mesohor, kitab banyak. Mengada sangat ustaz tu. Kitab dia berapa lori ke? Itu dah. Kita nak mengabarkan semangat di dalam menuntut ilmu itu tidak ada lebih mutiara melainkan kita banyak kitab dan mempelajari kitab dan faham. Dan faham. Bukan saja. Kitab yang sebut tu tak percayalah datang ke rumah saya. Tak percaya. Sebab ada juga ustaz ni dia khabar kitab nak balik mengajar di surau tu, nak balik dekat Kolah. Ustaz ni kitab saja dia khabar. Dia ni khabar nasib baik darah tinggi tak naik. Kalau darah tinggi naik, saya hengkah ke dia tu. Pak gitu. Kita bukan temerah ni berdosa, tahu tak?
Bukan temera. Cerita kerana Allah Ta'ala sungguh. Tak percaya rujuk. Bukan temera-temera. Tak percaya rujuk. Itu dia. Nak khabar. Maknanya mutiara-mutiara ilmu daripada ulama. Contohnya, kitab ni Diya'us Salah nama dia. Kitab Diya'us Salah. Contoh kan, saya nak ambil contoh, kita mengaji dalam kitab Diya'us Salah ni, dia sebut syarat jadi imam. Muka surat 54. Syarat menjadi imam ni, tuan-tuan tahu agak-agak mengaji-ngaji ni, berapa syarat jadi imam? Orang yang layak jadi imam, berapa syarat? Kita buka jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak syarat berapa? Ni dalam kitab Diya'ul Murid ataupun tuan-tuan baca kitab lain. Syarat jadi imam berapa? Siapa boleh jawab? Imam. Amat berat. Kalau orang tak mengaji, orang yang mengetahui, amat berat syarat-syarat. Saya khabarkan kitab Diya'ul Murid ni, syarat menjadi imam ni 20 perkara. Ni, kitab ni. Saya tak berhasrat nak sebut. Biar tuan-tuan cari. Dalam kitab dah. 20 perkara. Orang nak ke depan jadi imam ni 20 perkara. Dia sebut berapakah syarat jadi imam? Syarat jadi imam 20. Itu yang kita mengaji. Jadi mutiara-mutiara yang disebut oleh guru. Saya ni, saya khabar ni. Saya khabar dalam kitab Diya'ul Murid, syarat Diya'us Salah, syarat jadi imam 20 perkara. Saya lontarkan. Cuba tuan-tuan cari kitab Diya'ul Murid ni. Diya'us Salah ni. 20 perkara terdapat tak? Ataupun dalam kitab-kitab lain. Contohnya kitab Bughiyatul Tullab. Orang yang nak menjadi imam tu 20 syarat. Saya nak khabarkan, kalau kita mengaji dulu, kita bukan nak berbangga, kita bukan nak glamour, tetapi sebagai cabaran kepada kita mengaji, kita dengar. Tok guru kita, dia sebut kitab Diya'us Salah. Dia kata 20 perkara. 20 perkara syarat jadi imam. Kita order. Kalau kitab itu tak ada, kita order kitab Diya'us Salah itu nak mendapatkan apa yang dikatakan oleh guru kita. Guru kita tu bukan mengada. Bukan mengada. Saya Purung Sabila Bughiyatul Tullab bukan nak bangga tuan-tuan sekalian. Kerana Allah Ta'ala cerita ni. Purung Jawinya. Purung Sabila Bughiyatul Tullab. Saya tingkatan 2, tingkatan 3 ada dah kitab tu. Tak percaya tengok. Tingkatan 2, tingkatan 3 ada dah. Tingkatan 3 ni SRP, SRA, SRP CJ rendah pelajaran. Masa itu. SRA ataupun SRU dia panggil CJ rendah agama. Tingkatan 3 tu dia dah ada dah kitab Sabila, kitab Purung, kitab Bughiyatul Tullab. Lepas tu selagi kitab Kashful Lisa. Tingkatan 3 ada dah. Sebab kita mengaji luar. Mengaji luar. Jadi tok guru sebut. Apa nama ni? Sebut. Maka kita cek dalam itu. Kita cek dalam itu berkenaan dengan apa yang disebut. Sebab apa? Kita mengaji kitab ini, tok guru kita sebut kitab Arab ini. Kitab Patukorik, kitab Patumu'in, kitab Tahrir, kitab Minhaj, kitab apa nama ni Iqna', kitab Fathul Wahab, kitab I'anatul Talibin, kitab Hasyiah Asy-Syarqawi, kitab Qalyubi Umairah, kitab I'anatul Talibin. Sebelum saya mengaji ke kuliah ni, ada dah kitab itu. Tak percaya tengok tarikh beli. Ada dah. Sebab kita mengaji bukan nak bangga. Saya cerita ni, macam dalam kitab ni, saya bukan nak bangga.
Lagi pula pun bangga ke tuan-tuan pun tak ada faedah juga. Tak ada faedah. Guru saya dulu gitu juga. Dia mengaji tahun 1936 di Kelantan, mula menapak di Bunuk Payau tu, dia mula Porong dia beli. Apa nama ni, Kashful Lisa dia beli. Sabila dia beli. Buriyatul Tulab. Baru sampai ke Bunuk Payau dah beli kitab itu. Sebabnya dia dengar cerita masa ngaji di kampung, kitab ini kena ada rujuk kepada kitab-kitab kecil yang kita belajar. Jadi saya tiru hak dia. Jadi saya ni khabar ni pula bukan nak glamour. Bukan nak megah-megah kepada tuan-tuan semua. Tetapi saya nak agar tuan-tuan semangat, motivasi. Motivasi. Oh, saya naklah beli kitab Porong, naklah beli kitab Sabila, naklah beli. Maksudnya beli tu reti baca lah. Kalau tak reti baca, buat benda. Kitab sebut-sebut tu kitab jawi. Kalau reti belilah. Kalau tak reti, buat benda. Main simpan je, main azimat tak jadi. Kitab itu nak, kitab ini nak, penyudahnya timpa kitab aja. Kitab kita retilah merujuk-rujuk sedikit sebanyak. Apa nama ni, bahal beli kitab Arab, guna gaya nak membaca. Tak faedah. Mana-mana beli baca bahasa Arab kita reti sikit-sikit. Beli Jawi, kitab Jawi reti sikit-sikit. Jadi nak khabarkan di sini bukan kita menuntut ilmu untuk bermegah-megah ataupun untuk glamour. Tetapi bersihkanlah hati kita menuntut ilmu ini nak dapat, nak faham, nak ingat, nak jangan jahil agama. Jangan jahil agama. Kita kalau matilah, kalau mati, kita belajar tahiyat innaka hamidum majid. Sedangkan Rasulullah mengajar Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu sampai Masihid Dajjal. Amat malang kita setelah mati tahiyat tu sampai innaka hamidum majid sahaja, kita tidak tercapai seperti mana fasa 4 yang diajar oleh Rasulullah. Fasa pertama wa ala ali sayyidina Muhammad. Fasa kedua innaka hamidum majid. Fasa ketiga subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fasa keempat Masihid Dajjal. Bermakna kita tak mencapai hak Rasulullah, tak pernah tinggal. Itu maksud kita belajar tu, supaya kita tercapai hakikat agama kita ni menyeluruh. Kalau kita tak hafal pun ataupun kita tak ingat pun, kita tahu apa yang disebutkan. Contoh, ada orang tak tahu semayang mayat berbeza kepala lelaki dengan perempuan. Orang tak tahu. Orang tu belajar tinggi. Orang tu kelulusan tinggi. Tapi tak tahu. Boleh belaka, tak ada masalah. Boleh belaka. Nabi khabar sunat kepala lelaki kepala kiri kiblat. Perempuan kanan kiblat. Laki-laki duduk di kepala, perempuan duduk di pinggang. Awak khabar boleh belaka? Contohnya, perkara kecil, bukan tak sah. Tapi bermakna awak kelulusan tinggi, tinggi bertingkat-tingkat, tetapi hukum berkenaan dengan mengurus jenazah tak faham. Agaknya belajar meniru je. Kalau kelulusannya meniru, ataupun kita boleh baca selalu dia ni tak belajar, ataupun dia ni belajar dulu nak ke CJ, nak ke kelulusan saja. Tu dia nak khabar. Kita ni mesti hina dengan tu. Lepas tu, maka harus yang demikian itu sekadar yang jadi dengan dia. Yang jadi dengan dia, dengan kemegahan itu nak menunjuk. Nak menunjuk tu supaya ambil iktibar oleh yang menyuruhkan dengan kebajikan dan menegahkan yang jahat-jahat itu. Jadi maknanya
seorang guru ataupun kita yang belajar ni nak memberi semangat. Guru ni nak memberi semangat kepada anak murid dia. Lepas tu anak murid dia nak memberi semangat, mengepok sikit kepada orang yang tak belajar. Dia nak supaya orang tu belajar. Contohnya dia khabar, nak ke mana Haji? Nak ke masjid ini. Ada benda masjid. Jemaah. Jemaah tu ya juga. Nak belajar kitab. Belajar kitab. Belajar dengan siapa? Ustaz sekian. Haji tiap-tiap minggu pergi. Bukan bahasa tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari. Itu tak apa. Nak beri semangat ke dia. Dia ni tiap-tiap hari bakar sampah saja. Haji ni nak pergi ke masjid, bakar sampah. Nak pergi masjid, bakar sampah. Nak pergi masjid, bakar sampah. Penyudahnya jiran dia tu muka macam sampah dah. Itu semangat. Dia beri semangat. Hari pertama. Lepas tu hari kedua, Haji nak ke mana? Ke masjid lah. Belajar kitab. Ustaz lain pula. Gini-gini. Kitab mana? Kalau kau sebut, bawa tak reti. Mengepok sikit. Kalau kau sebut, bawa tak reti. Lepas tu dia khabar. Kitab mana? Jawi ke Romi, Arab? Kawan tak main Romi ni, Arab lah. Itu tak apa. Nak beri semangat. Nak beri semangat. Haji ni kawan tahu sepatah Arab pun tak reti. Tapi dia mengaji bahasa Arab. Maknanya, cerdik dia ni. Kawan nak pergi juga. Itu tak apa. Itu tak apa. Tak apa. Janganlah pula awak membakar sampah je. Esok sampah tu makan api neraka ke awak tu. Tak ingat-ingat nak pergi masjid. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Dia beritahu, Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Ke mana? Ke masjid. Kali pertama, kali kedua. Lepas tu kali ketiga, Assalamualaikum Haji. Tanya soalan yang sama. Dia macam orang WhatsApp juga. WhatsApp, Assalamualaikum. Selagi tak jawab salah, habis. Gitu saja. Tuan-tuan, kita ni kalau nak beritahu orang begitu gini, terus tulis, Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Ustaz ada di rumah ke? Ini Assalamualaikum. Dia nak jawab, Waalaikumsalam. Apa khabar? Lepas tu, Ustaz ni, khabar baik. Kerja pandai tu. Kita tulis sekali je. Itu teknik. Tulis sekalinya, Assalamualaikum Ustaz. Maaf mengganggu. Ustaz ada di rumah ke petang ini? InsyaAllah saya nak pergi ke rumah Ustaz. Ustaz dia berjawab, dia ni nak pergi ke rumah saya. Waalaikumsalam. InsyaAllah saya ada di rumah. Jadi dia ni beri salam, Assalamualaikum. Ustaz malah jawab salam. Tu benda-benda. Maknanya teknik WhatsApp tu kena kerusuh jugalah. Kena kerusuh. Kita WhatsApp kitab Jawi je lah. WhatsApp kitab Jawi tu. Maknanya, bila saya hantar je iklan, link kuliah pada malam ini, sepatutnya tak ada link sama je. Maknanya rajin sangat bila hantar je, hantar video itu, hantar video ini. Petang kan, Assalamualaikum Ustaz. Ada ke kuliah malam ini? Lepas tu, admin kita tutup lepas asar, tutup ke orang ramai tak boleh menjawab. Sebabnya pening kepala saya. Assalamualaikum Ustaz, tak ada link ke petang ini? Tak daya saya nak menjawab je. Lepas itu maknanya geruk-geruk itu, geruk kitab Jawi itu contohnya, dia akan baca WhatsApp saya tu. Sebab dia hak lain ni tak boleh nak masuk dah. Lepas mengaji kan, masuk. Masuk semula. Itu tujuan. Bagus juga begitu. Maknanya 230 WhatsApp dah. WhatsApp saya nombor 1, hak 30. Ada video lah apa ini, rakam suara, recording lah apa gitu gini-gini. Penyudahnya dekat maghrib 7-8 pula WhatsApp bertanya ke saya, adakah kuliah malam ini? Dia tak baca. Dia tak baca WhatsApp atas tadi.
satu kerja pula. Saya nak ajar ke tuan-tuan, WhatsApp dah baca, delete belaka. Info semasa akan kita boleh baca. Kalau penting, tuan-tuan bintang kan. Tak hilang lah kalau delete, tak hilang. Itu teknik WhatsApp. Bukan teknik baca kitab ni, bukan. Itu contohnya. Jadi kalau sekiranya dia tu menunjuk tu untuk pengajaran. Untuk pengajaran dia beritahu molek-molek apa begitu gini. Makna saya ni contohnya terasuh begitu. Tok guru dulu sekejap kitab itu, sekejap kitab ini disebut. Contohnya Tuan Kadi Haji Sulaiman. Saya mengaji dengan dia. Tuan Kadi Haji Sulaiman Pekan ni. Orang panggil Pak Nok Sulaiman. Dia tu Tuan Kadi. Tuan Kadi Pencing, Tuan Kadi Kuantan. Dia mengajar masa itu, mengajar di Masjid Lama, Masjid Abdullah tu. Masjid Abdullah itu masa saya sekolah dulu, pusat dakwah Negeri Pahang. Dalam masjid tu. Dia mengajar hari Ahad dengan hari Isnin. Kitab Aqidatun Najim, kitab Sabilal Muhtadi, kitab Hikam. Saya mengaji 2 tahun mengaji dengan dia. Saya mengaji dengan dia. Hari Ahad tu biasanya asrama Kota Royong, saya minta kebenaran daripada Allahyarham Ustaz Ma'abu, pengetua, mudir, untuk pergi belajar ke situ pukul 9 pagi. Hari Isnin ni lepas asar. Saya ingat masa kecil-kecil dulu, masa sekolah, yang saya ingat lagi arwah Tok Imam Zakaria mengaji dengan saya. Tok Imam Zakaria Muhammad, Imam Masjid Lama tu. Mengaji, saya ingat. Mengaji. Nak kabarkan Tuan Kadi Haji Sulaiman ni cakap sikit kitab. Dia asuh begitu. Jadi oleh kerana itu, lebih ma'ami arwah Ustaz Usair, saya mengaji cara pondok gini. Lepas tu Tuan Kadi Haji Sulaiman memang kitab. Entah mengaji kitab Tauhid, kena baca Ad-Dasuqi, kena baca Al-Hudhudi, kena baca Hasyiah Al-Amir, kena baca Syarah Jauharah Tauhid. Dia sebut. Bukan bangga, tetapi pelajaran yang kita dapat daripada guru itu. Mengabar ke kitab supaya kita ni banyak faham bacaan dan juga mengaji. Itu tak apa. Yang tak bolehnya kita mengepok tak tentu pasal. Kerana bercanggah dengan kita berniat untuk menuntut ilmu. Jadi perkataan ulama ni yang sebenarnya, tuan-tuan sekalian, di dalam kitab dia disebut. Dia sebut contohnya. Walaula ilmul ulama'i lahalakal jahilun walau la sakhawatul aghniya'i lahakal fuqara'u walau la du'a'ul fuqara'i lahalakal aghniya'u walau la adlul umara'i la'akala ba'dun nasi ba'da kama ya'kulu dhi'bul ghanama. Itu perkataan ulama. Ulama-ulama sebut, saya khabar ke tadi. Ulama sebut kitab itu, kitab ini. Bukan nak glamour, tetapi dia iktibar ataupun perkataan dia. Dalam kitab ni, Hidayatul Muta'allim, muka surat 80. Dia kata, jikalau tiada ada ilmu ulama, nascaya binasalah oleh orang-orang jahil. Itu perkataan. Maksudnya, kalau tak ada orang yang mengajar sepatah selidah, jahil waktu ukirlah balaka kita ni. Kalau tidak ada ulama sepatah selidah menulis kitab, tidak ada rujukan kita. Tidak ada nak rujuk kalau tidak ditulis kitab. Kalau tidak ada ulama mengajar kita, menerangkan kita, maka kita ini dalam keadaan jahil semua. Dan jikalau tiada murah hati orang-orang kaya, nascaya binasalah orang-orang fakir. Ulama sebut.
Kalau tidak ada murah hati orang kaya-kaya ni, nescaya binasalah orang fakir. Sebab dia tak ada manfaat, tak ada dapat manfaat. Dan jikalau tiada berdoa orang-orang fakir, nescaya binasalah orang-orang kaya. Doa orang fakir ni, ya Allah kaya kalau dia, semoga dia memberi sedekah kepada aku. Doa ni orang-orang fakir, orang miskin lah. Dan jikalau tiada adil raja-raja, nescaya memakanlah setengah manusia akan setengah yang lain, seperti memakanlah oleh serigala akan kambing. Kalau ada, tidak adil pemerintah ini, maka rosaklah yang diperintah. Perkataan ulama. Saya nak contohkan benda yang kita sebut ni tidak ada glamour di dalam kita nak menuntut ilmu, melainkan kita nak keredaan Allah. Guru kita pula bukan bekerja ke glamour, melainkan sekiranya anak murid dia tu faham, anak murid dia tu reti, alangkah bahagianya di hati dia. Amat malang kalau sekiranya anak murid dia beritahu, dia ajar gitu gini, tapi tak ikut, amatlah berduka cita. Bukan senang. Orang ajar lain, dia buat lain. Dia buat asal dia tu lah. Asal dia. Saya khabar. Siapa berdoa, gini tangan. Berdoa. Dia gini juga. Gini, doa. Bahkan imam pula doa. Kalau cakap main-main kita, tumpah lah. Gini. Kita berdoa ni, gini. Condong sikit. Jangan buat gini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din. Ini mana? Macam orang kalah judi je gitu. Doa ni tak boleh gini. Kalau kita jadi imam tak boleh, ataupun jadi makmum tak boleh gini doa. Doa kena gini. Baca Syiarus Saliki. Gini. Mana pula gini? Ataupun gini. Gini dah sudah doa menyapu. Cakap kita tu tak masih. Ataupun dia tak dengar. Dia tak dengar. Maknanya perhati. Tuan-tuan, mengajar-ngajar ni saya perhati benda-benda saya sebut tu. Tahiyat. Saya khabar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan ikut. Saya perhati. Mengaji-mengaji ni bukan faham, agak tak faham. Dia tak faham. Mengepak aja mengaji. Dia. Kita ajar asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad. Gini Gini, ini. Ini syahadah tauhid, syahadah rasul. Dia buat cara dia je. Kadang-kadang gini Gini. Ini pistol ni. Gini. Kita ngajar molek dah macam nasi lemak gitu gitu. Ini gini. Kita ngajar takbiratul ihram gini. Gini. Jangan main-main. Gini. Kawan tak ngajar gitu. Kita ngajar gini. Gini. Banyak. Banyak. Jadi dalam perkataan ulama ni, kalau sekiranya dikhabar, tidak ada ilmu ulama, nescaya binasalah orang-orang jahil. Tapi orang jahil itu dia nak binasa ke diri dia, dia tidak mengikut cakap gurunya. Jadi dia ke masjid, ke surau, dia mendengar tu tak ada masuk di dalam jiwa dia. Rosak juga tu. Rosak juga, tak masuk. Tak masuk ke jiwa. Macam saya cakap malam ni. Bukan semua kita masuk ni. Kadang-kadang ustaz tahu benda-benda ustaz ni. Mana dia ni masalah tu. Masalah jiwa. Bukan masalah mental. Bukan masalah mental. Gila pula. Masalah jiwa dia tetap boleh menerima. Sepanjang saya bercakap tu. Makna sepanjang saya bercakap. Kalau saya soal. Apa nama ni?
sepanjang saya bercakap ni, apa yang tuan-tuan boleh ambil pengajaran? Tolong jawab. Bismillah. Apa yang tuan-tuan faham? Hukum hakam. Hukum hakam. Lain? Bukan glamour. Lain? Maknanya Syarat menjadi imam. syarat-syarat menjadi imam. Lain? Ilmu. Disiplin ilmu. Lain? Petua. Petua. Lain? Banyak. Dekat sejarah saya cakap tu. Tok Haji. Apa dia? Kita rujukan. Kitab rujukan. Lagi? Kerugian orang yang belajar. Kerugian orang yang belajar. Lagi? Murid ambil pedoman pengajaran dari guru. Lagi? Ikhlas dalam menuntut ilmu tak? Ikhlas dalam menuntut ilmu. Lagi? Ilmu senjata Tok Leban. Tok Haji. Ilmu senjata Tok Leban Tok Haji. Lagi? Syarat jadi imam. Syarat jadi imam ada sebut dah tadi. Lagi? Untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mengawal kemati. Lagi? Menuntut ilmu nak dapat, nak faham, nak ingat, nak mencapai hakikat agama. Ya. Lagi? Maknanya kalau siapa boleh sebut tu maknanya dia dapat tangkap serba sedikit. Apa yang saya cakap ni? Apa yang saya cakap? Lepas tu nak apa nama ni, nak itu kalau power lagi, kitab apa yang saya sebut tadi? Jatuh Tak. Tok Leban. Senjata Tok Leban, Tok Haji. Mariatul. Apa dia? Penawar bagi hati. Penawar bagi hati. Lagi? Ya Ya usolah. Dia usalah. Lagi? Murid. Apa dia? Kitab tahrim. Huruf. Kitab tahrir. Lagi? Kitab huruf. Lagi? Mariatul Tulam. Uriyatul Tullab. Lagi? Kunci syurga. Anak kunci syurga. Lagi? Tahrim. Tahrir. Senjata Tok Haji Tok Imam. Senjata Tok Haji Tok Imam. Jatuh Tok Leban. Senjata Tok Haji dan Tok Leban. Itu dia. Cukuplah tu. Maksudnya nak kabarkan apa yang kita boleh dapat kita dengar, maknanya serba sedikit masuk dalam hati kita. Ya musolah. Serba sedikit masuk dalam hati kita. Itulah dikehendaki dengan ilmu itu. Tu dia. Pukul apa? Pukul 9 lah. Tu dia. Jadi nak kabarkan tuan-tuan sekalian, apa yang kita dapat pelajaran, mengambil pelajaran daripada yang kita baca pada malam ini, seruan daripada pengarang. Dia khabar amat rugilah orang yang menuntut ilmu itu nak glamour. Nombor satu. Yang kedua, guru dan anak murid yang menceritakan contoh-contoh ataupun perkara-perkara yang berkait nak menarik minat ataupun motivasi ilmu, walaupun rasa dia megah tetapi hasrat dia nak menunjuk ataupun nak memberitahu, maka diharuskan. Diharuskan dan akhir sekali tujuan dia bercakap ataupun dia mengatakan begitu untuk sebagai iktibar, sebagai pelajaran kepada orang yang mendengarnya supaya tertarik hati. Jadi oleh kerana itu
ilmu ini bukan nak glamour, ilmu ini bukan nak bermegah-megah, tetapi kita dengan cara berdakwah ataupun menunjukkan sesuatu, maka orang yang mendengar akan tertarik, tidak mengharapkan sesuatu melainkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Itu yang dia nak sampaikan kepada kita, betapa adab, betapa peraturan di dalam kita nak mencapai ilmu itu. Jadi kita nampak ilmu itu, sebab saya katakan ilmu itu nilainya tinggi, harganya tinggi. Harga nilai yang tinggi itu kita nampak tinggi sekiranya kita boleh membuat sesuatu perkara yang kita belajar ataupun kita ambil tahu itu bernilai. Contohnya kita menghafal tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Amat berharga. Siapa bising? Dia tak ada tu. Dia tak ada, dia keluar. Itu dia. Makna bernilainya sesuatu yang kita dapat semata-mata untuk mencari keredaan dan kita beramal sebaik mungkin di dalam sisa-sisa kehidupan kita ini. InsyaAllah berjumpa lagi pada hari Ahad nanti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu Haji, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama-sama. Aku
Waalaikumsalam Tuanku, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallah Haji, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama Abaya. Barakallah. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Aslah. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Doa Ustaz. Amin. Selamat belaga. Undur diri Tuanku. Ya, Salih, sila. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama. Kak No. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.